أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا أما بعد. Alhamdulillah, tamanya syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita sambung kitab Munyatul Musalli. Jadi kitab Munyatul Musalli seminggu sekali kita baca. Kitab Munyatul Musalli Baik, muka surat 3. Sembilan baris daripada bawah. Tadi muka surat 3, 9 baris daripada bawah. Kata dia, dan lagi firman-Nya. Firman-Nya ya firman Allah Ta'ala. Lagi firman-Nya firman Allah Ta'ala, illal musallina alladhina hum ala salatihim daimun, melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu berkekalan memeliharakan dia. Itu maksud ayat Quran. Allah Ta'ala sebut lagi berkenaan dengan hebatnya sembahyang ni, kelebihan sembahyang dan kehebatan sembahyang. Kita cakap hebat, orang tak sembahyang dia tak berasa apa pun, tak ada hebat-hebatnya. Itu dia. Jangan pedulilah orang yang tak sembahyang, memang pun dia tak ada berasa apa-apa sahaja. Kita tidak akan rasa dia punya kemanisan dia kalau sekiranya kita tu bukan ahlinya. Bukan ahli. Itu dia. Baik. Jadi bila orang tu ahli sembahyang, dia tahulah kehebatan sembahyang. Kata Allah Subhanahu wa taala lagi sambung berkenaan dengan orang mukmin yang berjaya, ialah orang yang jaga sembahyang dia sehingga dia khusyuk dalam sembahyang. Orang yang, iaitulah orang yang sembahyang dia tu sentiasa jaga, dia peliharakan sembahyang. Allah Ta'ala firman lagi, illal musallina alladhina hum ala salatihim daimun, melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu berkekalan memeliharakan dia. Ini maknanya Allah Ta'ala bila orang kita ni, orang mukmin ni, macam-macam berlaku, keluh kesah, duka cita, stres, tension. Nampak? Tak siapa tahap nak bunuh diri kita orang mukmin. Bila kita berlaku apa-apa satu, kita tuju kepada Allah Ta'ala, melainkan orang-orang yang sembahyang je, yang berkekalan sembahyang, yang menjaga sembahyang, maka orang ni tidak akan kena kepada dia rasa duka cita, rasa stres, dan rasa apa-apalah apabila Allah Ta'ala buat mari bala dan sebagainya. Maka diistisna, yakni dikeluarkan mereka itu, itu dia, daripada bagai manusia. Mereka itu mana? Mereka itu orang-orang yang sembahyang. Allah Ta'ala keluarkan orang-orang yang sembahyang ni daripada bagai manusia, maknanya berbagai-bagai jenis manusia, yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keleksa tak kala mengenakan mereka itu kejahatan. Bila satu-satu benda yang kejahatan, yakni benda yang kita tidak mahu,
benda yang terjadi ke atas kita ni perkara-perkara yang perkara-perkara yang apa orang kata dah ujian yang dahsyat daripada Allah Ta'ala. Kalau learning, kalau kita nak ibarat, semua orang kena belaka ni. Itu dia. Kenapa? Ujian yang paling besar, ujian yang paling getir, yang ujian ni tak ada pernah lagi berlaku selama umur kita. Bukan tak pernah berlaku, bukan Allah Ta'ala tak pernah buat turun, tetapi seumur kita Allah Ta'ala tidak pernah lagi, kita tidak pernah lagi jumpa dengan bala COVID-19 ni. COVID-19 tak pernah jumpa lagi. Dan ini kita nisbahkan adalah suatu bala ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bala ni dengan makna ujian. Orang mukmin bala dengan makna ujian. Sebab balaun dalam bahasa Arab dengan makna uji. Allah Taala nak uji kaji, nak ujian, buat ujian kepada kita. Dan bala yang terkena kepada bukan orang mukmin ni bala juga. Yang terkena pada orang mukmin bukan setakat ujian, tetapi adalah suatu balasan kepada mereka yang mereka melakukan perkara yang tidak diingini oleh Allah Ta'ala, yang dimurka oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala buat turun bala ni kepada mereka, bala sungguh, bala dari segi bahasa Malaysia. Kita bala ni adalah suatu ujian. Bila Allah Ta'ala buat turun ujian, malam baru ni kita baca dah berkenaan dengan kita ni tidak dianggap sebagai orang yang beriman selagi kita tidak dibalakan, tidak diujikan oleh Allah Ta'ala. Jadi dari ujian ni kepada kita orang mukmin adalah suatu ujian daripada Allah Ta'ala. Nak tengok kita ni teguh tak teguh, cakap kita tu apa benda cakap kita, sehingga hari ni orang berungu habis. Tetapi kita sebagai orang mukmin, orang yang sembahyang, orang yang jaga sembahyang, jangan duk berungu sangat. Sehingga ke bungu kelapa. Bungu kelapa, bungu kita ada kerja. Memanglah ujian ni mari habis rata. Apa? Kita kekurangan bekalan makanan, tak ada kerja. Hak daripada kerja molek jadi separuh kerja, ada setengah tu tak ada kerja langsung. Dan ada setengahnya duit simpanan dah habis, duit simpanan. Jadi kita ni jadi keluh kesah, jadi serabut, jadi macam-macam kita latah dengan sendiri. Nampak tak? Keluh kesah. Allah Ta'ala kata illal musallin, melainkan orang yang sembahyang, alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka ini berkekalan sembahyang, tak peduli ialah tu kerja Allah Ta'ala. Kerja aku sembah pada Allah Ta'ala. Makan minum kerja itu adalah kerja Allah Ta'ala. Nampak? Jangan kita berungu hari ni memang Allahu Akbar, tengok dalam FB ke, tengok dalam internet, dalam mana, dalam surat khabar. Dan ada satu-satu di antara kita ni, ada juga kumpulan di antara kita ni tukang cucu. Tukang cucu. Oh, tak jadi dah kata dia. Ni gagal dah kalau ni tukang cucu ni. Sedangkan ini suatu ujian daripada Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak tuju kepada sesiapa. Tak boleh kita nak tuju pada sesiapa, nak menyalahkan pada sesiapa. Dan kita kena menyalahkan pada diri kita. Kerana apa? Kerana selama ni bab semayang ni kita ambil ringan. Ni ngajar kita bab semayang pun ada lagi dia kalangan kita ni tak pertikar. Ngajar bab semayang tak habis-habis daripada zaman dulu. Tu masih lagi pertikar. Sedangkan di luar sana kadang-kadang setengahnya anak beranak kita, wari-wari kita, jiran tetangga kita masih lagi tak semayang. Masih lagi tak semayang. Tu dia. Ini benda yang Allah Ta'ala sebut illal musallin, melainkan orang semayang. Kan orang semayang. Orang semayang ni ramai mana? Orang semayang ni sikit. Kalau kita nak bandinglah manusia atas muka dunia satu-satu masa, dan masa learning saja kita kata banding manusia atas muka dunia ni berapa bilion? 5 bilion, 6 bilion. Orang Islam hanya 2 bilion. Maknanya hak yang lebih pada orang Islam banyak tak semayang dah tu. Orang yang tidak Islam, orang yang kafir tak semayang dah. Orang yang semayang ialah orang Islam. Orang Islam sana juga hak yang 2 bilion dalam dunia ni. Ramai mana je hak yang semayang pula.
Hak yang semayang di kalangan 2 bilion ni ramai mananya? Siapa ke 1 bilion? Tak siapa. Tak siapa. Ramai di kalangan kita hak orang Islam tak semayang daripada semayang. Kemudian hak semayang pula ni hak sikit dah, daripada 2 bilion jadi sikit dah hak semayang. Hak semayang ni juga, hak semayang betul belajar ke tak belajar. Ni yang kita nak sebut ni. Yang belajar dengan tidak belajar. Ramai yang tidak belajar. Semayang hak sikit dah daripada semayang tadi, tapi semayang hak belajar sikit lagi daripada hak yang tak belajar. Berapa kerak je di kalangan kita ni orang Islam yang semayang, yang belajar? Tak ada. Sikit je. Buka masjid lagi boleh tengok lah. Mengajar bab semayang di atas masjid. Guru takmir ke guru apa mengajar di atas masjid tu, ada berapa kerak? Dalam satu masjid, dalam satu kampung satu masjid, ataupun 3 kampung 2 kampung satu masjid. 3 kampung tu dia lebih kurang dalam 200 orang hak yang boleh buat Jumaat. Kalau 3 kampung, satu kampung tu lebih kurang 100 orang yang boleh buat Jumaat. Hak buat Jumaat tak masuk anak bini lagi tu hak rumah. Hak boleh buat Jumaat. Tiba-tiba mari belajar bab semayang, dan hak belajar bab semayang sungguh, tak laki sungguh, sampai hingga habis satu kitab, satu bab semayang daripada awal hingga akhir. Ni kita cabar. Bukan cabar kau tak. Kita kena insaf diri, kena ambil fikir. Yang kita semayang selama ni, yang pendengar-pendengar semua ni online ni, kena ambil fikir. Berapa orang dah di kalangan kita yang belajar, yang belajar ni, yang semayang, yang pernah tamat bab semayang daripada taharah sehinggalah selesai semua sekali dalam bab semayang. Satu kitab cukup. Satu kitab je. Belajar bab semayang sehingga tamat, daripada taharah sehingga kabih. Jarang orang tamat, kecuali orang yang belajar aliran pondok. Orang belajar nak ambil SPM tak tamat bab semayang. Orang nak belajar nak ambil SPM bab ibadat, SPM dia panggil apa? Kepahaman agama ke apa dia panggil, bab SPM tak tamat. Ada sikit-sikit je cerita bab rukun semayang, cerita bab syarat semayang, cerita bab apa ni orang panggil dah batal semayang. Sekadar tu saja. Tak menghabisi bab semayang dan tidak khatam satu kitab, walau sekecil-kecil kitab bab semayang daripada awal hingga akhir. Artinya tadi sikit dah orang yang semayang. Dalam kalangan orang semayang tu, hak yang belajar dengan hak yang tak belajar mana ramai. Satu kampung dalam masjid hak mari belajar tak sampai 5% daripada penduduk mukim masjid itu. Tak sampai 5%. Kalaulah penduduk tu 100 orang yang layak semayang Jumaat, yang dibilang semayang Jumaat dia mari 100 orang, time belajar ada 10 orang paling ramai, 15 orang paling ramai, lebih pada itu tak. Kerana apa? Kerana tidak ada kefahaman berkenaan dengan sembahyang. Bila kita baca je kitab bab sembahyang, baca kitab bab sembahyang sokmo daripada dulu hingga akhir ni. Dah habis-habis lagi bab sembahyang. Banyak lagi kita nak cara bab lain. Hak ni yang jadi tak maju, kita nak cakap ayat-ayat munafik. Cakap ayat-ayat munafik ni yang tak maju negara kita. Orang lain berdiri, orang lain sampai ke bulan, kita duk cara bab sembahyang lagi. Ini dia perangai orang-orang munafik. Kenapa? Orang-orang munafik dalam agama. Jaga baik, jangan cakap, jangan sebut benda ni. Kenapa? Kita beritahu tegas, jangan sebut perkara begini. Itu dia. Dia ingat kita mengajar bab semayang daripada dulu, dia ingat dia pandai sangat. Dia pun tak belajar kot daripada dulu pakai ni. Hak cakap tu tak pernah belajar dan tak pernah tamat kitab. Walaupun kitab kecil ni musalli, tak pernah tamat. Kenapa tu? Hak yang tamat alhamdulillah, tu yang sikit. Maknanya orang yang semayang ni orang yang belajar dengan orang yang tak belajar. Ramai orang tak belajar dan sikit orang yang belajar. Orang yang belajar sani, Allahu akbar, nak kata kira tengok sekat tu jelah. Kalau kita kira lagi, orang yang belajar bab semayang ni pun orang yang belajar bab semayang pun orang yang muhafizin wal muqimin, orang yang jaga semayang dengan orang yang mukim, orang yang sentiasa semayang.
Ramai-ramai. Hak belajar. Nampak? Hak belajar. Sebab itulah belajar ni kena ingat baik. Sebagaimana Ustaz Ismail kata malam tu. Dia kata kita ni dapat ilmu, kadang-kadang dapat ilmu maklumat je, belajar je pandai. Sampai ke langit pandai belajar. Tapi ilmu hidayah tu suku. Belajar tak banyak mana pun, reti bab sembahyang, reti sungguh, pak amal sungguh. Itu ilmu hidayah. Ilmu maklumat, belajar tu kok habis kitab belajar. Tambah juga belajar bab sembahyang ni sampai mana kitab bab sembahyang semua dia tamat khatang belaka. Tapi dia masih lagi tidak menjadi muhafizin wal muqimin ala salat. Orang yang jaga dan orang yang tetap dalam sembahyang. Tak itu lagi. Itu kalau kita nak kategori sikit. Maknanya kalaulah orang sembahyang, orang yang muqimin, orang yang muhafizin, orang yang jaga sembahyang, orang yang tetap dalam sembahyang, hak ni Allah Taala sebut illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang tetap. Makna ni lah orang yang kalau marilah keluar kesah kata Allah Taala ni, Allah Taala mengeluarkan kita ni, orang yang sembahyang sungguh ni, daripada bagai-bagai manusia yang bila terkena sahaja perkara-perkara yang ujian daripada Allah Taala, serabut lalu dah. Keluh kesah selalu dah. Makna artinya kita kalau kita sembahyang, mari ujian, berasa serabut, berasa keluh kesah, maka kita tidak lagi dinamakan, masih lagi belum dinamakan daimuna ala salat. Orang yang sentiasa, orang yang lekat sembahyang molek. Orang yang khasyi'un. Dia dalam sembahyang. Tak. Kurang lagi. Habis. Itu yang dia kata maka diistisnakan, dikecualikan, yakni dikeluarkan mereka itu daripada bagai manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah. Siapa tahap bunuh diri. Habis kan? Habis. Siapa tahap bunuh diri. Nampak tu? Itu dia. Tak kala mengenakan mereka itu kejahatan. Bila mana kena mereka itu kejahatan, yakni perkara-perkara yang tidak diingini. Itu dia. Bala bencana dan sebagainya. Dan apabila mengena mereka itu kebajikan, ditegahkan kebajikannya daripada mengerjakan kebaikan. Bila ada yang Allah Ta'ala beri kepada dia kejahatan, kesusahan, ujian, dia rasa serabut, keluh kesah, stres, tension. Tetapi bila Allah Ta'ala berilah Allah Ta'ala berilah dia kebajikan, kemurahan, kemudahan dan macam-macam, dengan duitnya banyak, dengan kesenangannya, dengan apanya, dia bila Allah Ta'ala beri kebajikan begitu, tertegah dia nak buat kebajikan. Duit banyak, nak buat keluar duit itu untuk buat kebajikan cukup susah. Cukup susah. Kenapa? Sebab tu ahli sufi kata, tu kita belajar dalam Minhajul Abidin tu, ahli sufi kata apa? Saya biarlah susah ke diri untuk nak bagi apa yang Allah Ta'ala beri kepada saya. Susah lah, maknanya susah nak bagi, nak beri orang tu, nak kaki tang situ, kaki tang situ, nak beri, nak tanya kabar, orang susah di mana. Dia kata biarlah saya ni susah untuk nak bagi. Bukan susah bagi. So kita ni susah nak bagi, nak buat taubik itu susah dalam poket dia lekat. Nampak? Dia nak bagi tu, nak pergi cari orang tu, nak pergi cari orang, biarlah susah gitu pun tak apalah, cari. Daripada susah mencari. Biarlah susah memberi daripada susah mencari, kata ahli sufi. Nampak? Ni kita hari ni apa? Nak beri ke orang susah. Tapi nak cari senang. Tu ayat kita. Maknanya kita ni biarlah susah ke diri untuk nak mencari harta, daripada kita tambah menyusahkan diri untuk nak memberi harta kita, nak memberi, nak buat kebajikan. Orang lain ni kan rata-rata kita sendiri, saya sendiri pun sama lah, rela susah ke diri untuk nak cari. Terbit pagi, mata bela nak sembahyang subuh dah, nak bagi sikit lagi kerja, bangun awal-awal. Ni peluang ni tak bangun awal pun tak apa dah. Sebab apa tak pergi kerja. Bangun tu kok beles mata-mata mandi sembahyang subuh lebih kurang start kereta pergi. Susah tu Tapi tak apalah, kita orang awam ni susah nak pergi cari. Bila dapat banyak,
tidak akan menyusahkan diri kita untuk kita memberi. Tapi orang sufi kata, saya rela menyusahkan diri saya cari orang miskin untuk memberi, tetapi saya tidak mahu menyusahkan diri saya untuk mencari. Beza. Jadi sebab itulah berbagai-bagai manusia, ada kalangan manusia ni dapat banyak, tapi Allah Ta'ala sekat, tertegah dia untuk nak buat kebajikan. Dia tahu dah, kita kata pondok pusat pendidikan Al-Abrar, pondok Menerung, apa tak siap-siap lagi. Contoh pun ya juga. Apa contoh tak siap-siap, tahu dah, tapi nak beri tu ya Allah Akbar. Jangan jadi Allah Ta'ala menegahkan kita daripada memberi. Apa tu? Tak tegah. Nak beri tu Allah, halalah. Kita beri RM100 itu berasa hebat, berasa sebesar, berasa macam orang lain tak ada beri RM100. Aku je RM100. Tu pun RM100. Kenapa tu? Jadi orang yang kita pernah jumpa, Allah Ta'ala tak tegah dia nak buat kebajikan. Duit tak ada, kerja buat tak ada, tapi harta banyak. Kenapa? Harta banyak. Bila dah nak buat kebajikan tak boleh, harta banyak ni apa? Dia jual satu keping tanah dia. Alhamdulillah saya pernah jumpa ni pondok kita. Dia jual sekeping tanah. Khas untuk duit itu untuk di sini. Tak usah ceritalah berapa-berapa. Banyak pada hak kita beri. Tu. Banyak pada hak kita beri. Dia jual sekeping tanah 5 sen pun dia tak ambil. 5 sen, ustaz. Ni saya hasil daripada jual tanah. Dia mari telefon selalu, suruh dia ambil hasil daripada tanah ni, ambil letak pondok ke bandarlah nak buat apa-apa pun. 5 sen saya dah makan. Sebab apa jadi begitu? Kerana dia tidak ditegah daripada melakukan kebajikan. Kita cek tengok, orang ni kok duduk atas tikar semayang semua. Napa? Istilah kita lah tu, duduk atas tikar semayang, kata Allah ustaz bohong juga, kata nak makan tak minum, tak berak, tak kecing, kata dia. Istilah kita kena fahamlah. Duduk atas tikar semayang semua, sentiasa duduk atas tikar semayang, baca Quran, semayang. Bukan orang lelaki, orang perempuan ni malu kita kau orang lelaki. Orang perempuan boleh ada bagi semua. Kenapa dah? Ini maknanya kita nak hala tu takut, bimbang. Itu makna kebajikan kita Allah Ta'ala sekat. Kenapa? Kerana bab semayang tadi tak berapa nak daimun, tak berapa kekal balik. Tapi kalau tanya mayang tu, saya 5 waktu memang tak tinggal lah, kata dia. 5 waktu tu memang buat semua, tapi tidak semestinya daim. Baik, habis. Maka seperti bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seolah-olahnya Allah Ta'ala firman tadi bahawasanya seolah-olahnya bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenarnya tiada mereka itu daripada yang keluh kesah dan terkejut apabila menyentuh mereka itu kejahatan. Bila kena, bukan takat kena, sentuh kejahatan je. Kenapa? Tak sah kena. Maknanya bila kena kejahatan, menyentuhlah oleh kejahatan ujian Allah Ta'ala, orang mukmin ni seolah-olah Allah Ta'ala sebut tidak akan jadi keluh kesah, tak akan jadi gelabah. Katakan panggil gelabah, tidak gelabah, tidak keluh kesah, tidak berasa pusing, tak berasa serabut. Tu bila orang-orang mukmin yang sentiasa sembahyang, yang sebenar-benarnya sembahyang, dan tiada memegang kebajikan baginya apabila datang kebajikan baginya. Bila datang je nampak ada boleh buat kebajikan, buat kebajikan selalu. Bila buat, boleh buat je kebajikan. Kita kata, ini esok nak kena mari gotong royong. Orang yang tak ada peluang, tak kisahlah. Tapi bila ada peluang, malah nak pergi. Nak ayat malah. Sebab apa malah? Kerana semayang tadi tak berkekalan semayang, tak khusyuk dalam semayang. Kata dia, orang mukmin yang semayang ni tiada memegang kebajikan baginya apabila datang kebajikan, tetapi ia menafkahkan atas keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nafkah di atas keredaan Allah. Ada duit, cara duit, ada tenaga, cara tenaga, ada suara, cara suara.
Saya ni pakai suara je lah, royak kot suara je. Tu hak ada suara, beritahu cara suara. Hak ada duit, nafkah cara duit. Hak ada tenaga, nafkah cara tenaga. Tu dia. Hak pandai komputer, nafkah cara komputer. Dia boleh buat belaka. Jangan kita tadak benda satu. Kita takkan tak tadak. Pak kara tenaga takkan tadak salah satu. Duit takkan tadak salah satu. Masa takkan tadak salah satu. Komputer takkan tak pandai salah satu. Tapi semua kita tak ambil peranan. Kerana apa? Kerana kita tersekat daripada kebajikan. Sebab apa tersekat? Cek balik semayang kita. Comel dah rasa semayang ni, molek dah. Oh, ada tempat tak kena. Ada tempat tak kena. Dan lagi pula kerana bahawasanya semayang yang sebenarnya itu menegah daripada fahsyak dan mungkar. Ingat baik ayat ni, ramai orang petikah. Semayang yang sebenar, hak semayang tadi dia sambung tu ayat-ayat tadi tu. Sambung ayat mereka itu menjaga semayang. Melainkan orang yang semayang daimu, yang sentiasa, yang dalam keadaan walaupun tak semayang tapi jiwa dia semayang. Orang lagu ni kata dia tertegah daripada fahsyak dan mungkar. Tak akan jadi buat fahsyak dan buat mungkar. Niat dah so kira lah nak buat jahat. Nampak? Niat nak buat jahat tu ada, tapi tak jadi, Allah Ta'ala tak makbulkan dia. Niat tak apa, bukan tak apa, mana boleh dah. Tak apa lagi niat tu, tapi tak jadi, Allah Ta'ala tak makbul. Ni kalau ada kejahat, niat sikit je, lalu dah. Ada mari telitah je dalam hati dah buat jahat, esok buat selalu dah. Telitah sikit dalam hati kata nak pergi dengar ceramah, nak pergi semayang jemaah, esoklah, esoklah, dah jadi semua. Nampak tak? Tu terteka. Hak ni fahsyak, mungkar, perkara yang jahat, perkara yang mungkar, perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala, tak jadi nak buat. Dan seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Dan dirikanlah olehmu akan sembahyang, bahawasanya sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan dan perkara-pekerjaan yang mungkar. Sembahyang boleh tegah kita daripada perkara mungkar, perkara jahat, perkara fahsyak dan sebagainya. Allah Ta'ala kata dirikanlah sembahyang. Maknanya sembahyang apa? Sembahyang tadi begitu. Sembahyang yang Allah Ta'ala kategorikan dalam Quran tu, yang kita baca tu. Sembahyang yang betul-betul sehingga kita tertegah daripada buat mungkar. Tertegah. Tapi kalau sembahyang kita tak betul atau tak sembahyang, tertegah kita daripada melakukan kebajikan. Tertegah daripada melakukan kebajikan. Sembahyang comel, tertegah daripada melakukan fahsyak dan mungkar. Dan sungguhnya zikrullah itu menyebut Allah Ta'ala itu terlebih besar. Baik. Jadi sebab itu kalau orang tanya kadang-kadang, kita ni semayang dah tapi jahat buat semua, kata dia. Nampak? Tu buat semua. Gak dah nak jawab lagi, dia jawab dah, kalau lagu tu tak baik dah semayang, kata dia. Tu dia tuju orang dia tahu orang tu kata dia semayang semua dah. Semayang tapi buat jahat juga, kata dia. Nyanyi joget lah, rambut dak tutup lah kalau orang puan. Nampak? Tu dia. Rambut dak tutup lah, orang puan lah biasa hak fahsyak ni banyak-banyak, jangan main-main, jangan marah dah. Jangan marah tu kita cerita ke dia. Kemudian kata dia baik dah semayang. Yang pertama jawapan dia baik semayang. Yang kedua dia buat jahat juga sedangkan dia semayang. Yang pertama sekali jawapan dia jawapan hak tadi. Nampak? Jawapan hak tadi apa? Semayang dia tidak sempurna. Dia bukan daimun 'alas salah, bukan muhafizina 'alas salah, bukan orang yang jaga semayang dan bukan orang yang tetap semayang. Itu yang pertama. Cek balik. Mungkin semayang dia tidak sah. Mungkin semayang dia Allah Ta'ala tak terima sebab-sebab yang tertentu. Sebab apa? Sebab dia antara sebabnya baca Fatihah tak betul, semayang tak belajar, tak makninah tak ada. Jadi macam hukum dia, hukum tak semayang. Itu dia. Ataupun dia semayang ni tak ada khusyuk sikit dalam hati. Macam Ustaz Ismail Hoyak malam baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidur ngai. Nampak tak? Itu dia. Tak ada khusyuk dalam semayang. Maka hak ni tak jadi apa? Dia tidak dapat nak menegahkan daripada fahsyak dan mungkar.
Dan ada setengah ulama dia kata ayat tu tak kira lah asas semayang. Semayang boleh menegah daripada fahsyak dan munkar. Paling-paling kurang kata dia, tengah-tengah kita buat jahat, tiba-tiba masuk waktu kita tak semayang lagi, dah tengah buat jahat ni, nampak tengah mancing ikan judi tu lah. Dia biasa jauh kan judi, mancing ikan kan ya judi. Dia judi tengah judi pura orang azam buat jahat tu. Dia kata biar dulu. Kemudian dekat dah nak habis tu, nak habis waktu ke atau tengah-tengah waktu ikan nak tengah makan molek ni, dia teringat nak semayang ni, pergi semayang. Maknanya dalam masa 1 jam ataupun 2 jam ataupun 3 jam, biasa 4 jam lah, 4 jam mengairkan tu, dia buat fahsyak dan munkar. Judi, fahsyak dan munkar seteri daripada pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6 fahsyak. Tiba-tiba dalam waktu 4 jam ni, dia tinggal sekejap je orang, dia pergi mengai. Dia pergi semayang. Masa dia semayang tu, kita letaklah pergi ambil air semayang, balik semula 15 minit. Artinya masa 15 minit itu dah tertegah dia daripada fahsyak dan munkar. Ini dibahas oleh ulama mufassiri. Nampak tak? Dah dikira tertegah. Bila dia semayangnya, hak tadi betul semayang, dia mengairkan judi. Time semayang 15 minit, dah tertegah dia daripada munkar. Lagi sudah semayang, Assalamualaikum, enggak lagi mengair pula, jadi munkar balik. Nampak tak? Bila tertegah ni, iaitulah semasa dia semayang. Itu dia. Mudah-mudahan kita sekadar tu je lah. Tapi kalau nak bahas tadi, orang yang semayang yang daimun muhafizun, daimun semayang ni, dia tidak akan melakukan tertegah daripada fahsyak dan munkar. Sebab apa? Sebab dia walaupun bukan waktu semayang dan bukan masa semayang, tetapi hati dia sentiasa semayang. Hati dia sentiasa semayang. Orang hak kita buat contoh judi, mancing ikan tu, dia tak ada hati dia semayang. Masa semayang tu dia semayang, masa semayang tu je tertegah daripada fahsyak. Nampak? Hal lain dia buat fahsyak. Tapi orang yang sentiasa semayang, hati dia sentiasa semayang, maka dia sentiasa tertegah daripada fahsyak. Kita pun gitu juga, kadang-kadang kita semayang tapi tak ingat mana ke semayang, tapi semayang semua. Semayang tak tinggal, semayang kosong, dan teringat jugalah semayang. Tiba-tiba nak buat jahat. Hari ni sekali nak buat jahat, kata dia. Mari terlintas aku ni nak buat jahat, sedangkan aku ni orang semayang. Nampak? Orang yang semayang, maka tak jadi nak buat jahat. Saya ada jumpa seorang tok imam muda begitu juga. Saya tanya, mu jadi tok imam ni? Jadi tok imam. Apa yang mu jadi tok imam? Tak ada kerja lain. Kita buat gurau dengan dia. Dia kata bukan tak masalah, tak ada kerja lain, kata dia. Dia nak tegah daripada perkara yang munkar, yang ada, yang berlaku pada diri dia. Kalau bila mana dia jadi tok imam, title dia orang panggil tok imam. Tok imam mana? Tok imam macam. Nampak? Tok imam mana? Tok imam perih, kita kata. Bila title dia jadi tok imam, nak buat jahat tu tak tergamak. Tak tergamak dan nak buat jahat. Nampak? Kau orang tahu aku jadi tok imam, biar Allah Taala tahu dah pun. Kau orang tahu, bukan nang aku ni jadi tok imam orang. Orang dia ikut belakang aku buat jahat. Nampak tu? Jadi kita tak tergamak. Sebab tu kita pakai piyah pun tunjuk kita ni, kita nak tunjukkan kita ni bukan ahli jahat, bukan ahli maksiat. Nampak? Bila kita pakai piyah, sebab tu kalau nak buat maksiat, piyah dah atas kepala ni. Tengok, kalau nak buat irok ni cabut piyah, caya lah. Nak masuk dalam panggung wayang apa bandar apa kereta apa dulu. Nampak? Pakai piyah, dak tergamak, cabut piyah dulu, buat dah pakai baru masuk dalam kamar. Sebab apa jadi gitu? Sebab dah tergamak. Itu baru pakai piyah, bukan hak semayang tu lagi tu. Itu dia contoh. Itu dia. Maka orang yang mendirikan bagi sembahyang seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya, menegahkan dia sembahyang daripada mengerjakan yang demikian itu jahat tadi dak lah. Tapi sembahyang apa? Yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Bagaimana? Dan nak tengok apa? Dia kata nak tengok Rasul suruh macam mana daripada kejahatan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli.
Artinya semayanglah kamu seperti barang yang kamu lihat akan aku semayang. Hak tu hak Nabi semayang. Hak Nabi semayang mu tengok Nabi semayang ke mana. Apa tu? Itu dia. Sebab tu ada setengah para sahabat dia belajar sungguh semayang dengan Nabi ni. Dia belajar macam mana? Dia perhati habis licin. Dia perhati sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan dia belajar semayang dengan Nabi cara zahir. Lepas pada tu barulah masuk belajar cara semayang hak batin. Dia perhati hak Nabi semayang, Nabi rokok macam mana. Dia tengok Nabi angkat tangan tu. Nampak tu? Nabi angkat tangan tu sahabat-sahabat. Dia perhati habis. Nabi duduk depan. Nabi angkat tangan syahadu an la ilaha illallah. Cara mana setakat mana Nabi angkat ni? Adakah angkat setengah gini ataupun cekok gitu sikit ke? Itu dibahas. Sebab sahabat tengok. Dok, ibu jari duduk mana ni? Ibu jari duduk sini ke? Duduk sini ke? Semua sahabat perhati. Nak cerita, nak semayang, siapa hak jari ni pun nak biar betul macam hak Nabi buat. Nak biar betul hak macam Nabi buat. Dan kita tak mahu mari orang buat hak macam Nabi dah. Mari buat keliru. Hai gini hak Nabi suruh gini, betul lah hak tu hak megang, hak tu betul juga. Tapi jangan keliru sehingga orang tu jadi bingung. Nak pegang mana sih kata dia. Kita dah pegang dalam kitabnya gitu. Tiba-tiba mari kata tak betul. Apa tu? Tu hak buat keliru tu dah. Selagi orang tu buat dan ada hadis yang muktabar, hadis betul. Walaupun dhaif pun hadis betul. Nampak? Kalau hak dah betul ni bukan hadis ni, hak maudhu'. Hadis sahih, hadis betul, hadis ahsan, hadis betul. Sahih li zati ke li ghairi ke, itu betul belaka. Hasan li zati, hasan li ghairi, tu hadis sahih ada dua, hadis hasan ada dua. Kemudian hadis dhaif pun. Dhaif ni sebagaimana yang kita tahu, dhaif bukanlah hadis tu yang dhaif. Kita sebut hadis dhaif. Orang kapun dengar hadis dhaif. Tu adalah satu keliru daripada orang agama. Dia tak beritahu habis. Dia susu ilmu supaya apa? Supaya orang ikut dia. Dia kata hadis dhaif. Ni dah boleh pakai hadis dhaif. Kau kita hadis dhaif kata dia. Lemah sangat hadis ni. Bukan hadis tu dhaif. Hadis dhaif banyak dalam kitab-kitab hadis-hadis yang sahih. Banyak. Sebab apa dia letak dalam kitab hadis sahih? Sedangkan hadis dhaif tu banyak dalam Bukhari Muslim pun ada. Kenapa? Buat apa dia letak juga hadis tu? Sebab hadis tu tidak dhaif. Pembawa sahaja dhaif. Pembawa ni dhaif, dia bukanlah dhaif reka hadis. Kadang-kadang dia mari ya dah berkali pun. Ayat tu je cakap dengan orang, ya dah berkali. Pun dia kira hadis tu dhaif. Tapi hadis tu matang hadis. Hadis sungguh tidak dhaif. Pembawa saja dhaif. Ini yang jadi keliru orang. Kita mengelirukan orang agama, mengelirukan orang awam. Itu yang bala tu hang kuatnya tu. Kita mengelirukan, kita tak beritahu cara betul. Orang awam pakai hadis dhaif, hadis dhaif, hadis dhaif. Kita pun suka, baru tahu hadis dhaif. Ni pakai, aku pakai ni hadis sahih saja. Aku pakai, mu kena ikut aku pakai hadis sahih saja. Imam Syafi'i pakai hadis dhaif. Imam Malik pun ada pakai hadis dhaif kata dia. Habis orang lain pakai hadis dhaif. Sehingga i'tiraf ke dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Hadis dhaif belaka. Pada hadis dhaif apa putih? Bukan hadis dhaif. Kita kata hadis dhaif, orang keliru. Jangan kita sebut hadis tu hadis dhaif. Hadis tu bukan dhaif, tetapi pembawa dia satu jalur yang nak sampaikan kepada Nabi. Ada satu jalur ni, satu jalur tu ada di tengah-tengah tu adalah orang yang kurang dia punya ingatan dia. Kurang ingatan. Macam kita semua ni tak termasuk kalau dalam ingatan dia orang. Nampak? Ingatan dia orang. Kita buka Quran contoh. Kita buka Quran. Kita tengok muka surat 240. Ayat apa atas sekali? Dia baca. Macam lebih pada komputer lambat. Kita baca ayat Quran sama-sama. Macam tadi ayat Quran kita baca.
Ayat yang keberapa? Surah apa? Juzuk yang keberapa? Baris yang keberapa? Pop dia boleh jawab. Tu otak dia orang. Otak Bukhari, otak Muslim, otak semua pokok ni. Itu dia. Kalau kita duk ingat kita ni hebat berkenaan dengan hadis, sedangkan kita menggoogle-kan sahaja hadis tu. Menggoogle-kan sahaja hadis. Kita dakwa kita hadis sahih. Bagi saya, orang yang ada sahih ni bukan setakat otak dia cerdik. Bukan otak dia saja cerdik, tapi pemakanan dia hasil daripada apa yang dia ambil, semuanya halal bersih sekata berkata. Dan rela dia tak makan satu hari. Kerana apa? Belum tentu kata benda ni halal. Tak makan. Tengok dalam kitab Minhajul Abidin, ada setengah ulama nak jaga dia punya pemakanan. Keping roti, dapat satu keping roti yang betul-betul halal, dia simpan sampai berminggu-minggu makan roti tu. Memang takut tak ada roti ni, jatuh orang lain pula, mari orang lain tu tak tahu halal tak halal. Dah kita cari piti. Nampak? Mana nak cerita kan? Sebab tu setengah ulama hadis yang jaga hadis dia. Orang bagi elang, orang bagi apa langsung tak ambil. Kita habis benda, pak dah. Elang ni, gaji ni macam-macam. Nampak tu? Setengah ulama zaman apa zaman pemerintah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid nak jaga dia, seorang ulama besar, nak beri gaji, dia tolak. Sebab dia ni buat sebagai macam ambil fatwa, ambil mufti, ambil jadi fatwa, minta pendapat macam mana jaga, nak beri elang tak mau. Nak tanya mari, nak belajar mari, free je. Kemudian lepas pada tu, akhirnya dia beli ayam. Untuk dia nak makan, nak makan dia ni, dia beli ayam. Macam kita lah beli ayam kampung. Nampak? Beli ayam kampung. Kemudian lepas pada tu, dah beri duit tak mau, beri elang tak mau, beri apa tak mau, dia kata tak mau. Duit kerajaan. Bimbang takut tak bersih. Wagi kerajaan wagi tu je. Gawa wagi apa ni, jagung untuk makan ayam. Biarlah mu tak ambil duit pun wagi jagung dah mu beli ayam banyak, tabur jagung kepada ayam. Tu jelah. Sudahannya jeng. Nampak? Sudahannya jeng. Dah termakan dah. Itu dia orang yang nak jaga betul-betul. Kita macam mana cakap ya sedap. Akhlak tak ada. Nak jaga hadis, orang yang jaga hadis, akhlak dia cukup halus. Bacalah biar doktor Bukhari, Muslim, jangan ambil metah hadis sahih sekali je. Baca tengok perangai dia. Dengan tok guru macam mana, dengan orang awam macam mana, dengan orang ni macam mana, dengan Allah Taala macam mana, dengan Nabi macam mana. Nampak tu? Imam Malik sendiri dia jaga hadis dia. Imam Malik perawi hadis. Di karang kitab Muwatta. Dulu pada Imam Bukhari, dulu pada Imam Muslim, Imam Malik. Bila orang tanya je satu masalah, dia jawab masalah, dan dia nak baca hadis, teringat kata dia tidak ada air sembahyang. Nak baca bukan nak pegang kitab hadis. Dalam kepala dia belakang. Hadis semua dalam kepala dia. Bukan dia pakai Google dah, dalam kitab pun dah apa-apa ke Google. Nak baca hadis, nak menyatakan hukum, tunggu sekejap. Pergi ambil air sembahyang. Sudah ambil air sembahyang, baca hadis. Sebab apa? Sebab dia nak menghormati hadis. Tak mau baca hadis dalam keadaan diri dia kotor. Kita akhlak tak ada. Lenggok kau orang. Kenapa dah? Orang tidak betul, orang ni tak betul hukum. Imam Bukhari, Imam Muslim tak pernah keluar di mulut dia. Imam Syafi'i, Imam Malik yang dulu pada dia tu buat hukum,
Tak pernah satu perkataan pun kata Imam Syafi'i hukum dia guna hadis ni tak betul. Hadis ni hadis dhaif bagaimana yang kita sebut. Hadis ni hadis maudhu', berpandukan kepada hadis ni. Tak pernah satu kali pun. Padahal dia pakar hadis, dia jaga. Dia jaga dia punya akhlak. Kita jumpa hadis, hafal hadis, tak sampai 100 putih. Tak sampai 100, bukan 100,000, 100. Dah kita dah kata dah Imam Syafi'i tak betul. Imam Syafi'i pakai hadis dhaif. Imam Malik begitu, Imam Hanafi begini, Imam Ahmad bin Hanbalnya begini. Hebatnya kita. Sedangkan kita tu baru putih. Baru putih. Saya sebut kalau ibarat, kalau orang tasawuf dia sebutlah, dia buat ibarat. Kita belajar setara mana sangat. Kalau banding dengan buah durian, baru besar betis. Buah durian ni peseng dia kecil pun keluar duri dah. Kecil-kecil buah durian, besar ning keluar duri dah. Ada isi ke tak? Kalau besar betis tu isi pun tak ada lagi. Tapi hebat dia, nak lalu ke bawah pokok memang takut jatuh atas kepala. Hebat dia ada duri. Kulit isi tak ada. Duk cekang ke orang, duk garu atas belakang orang. Takut kita kalau orang bawa duri yang besar tu pun takut dah. Kan dia letak atas muka kita kan. Tu orang learning. Baru acu berduri. Isi tak ada lagi. Tapi nak garu orang kata. Habis orang dia nak garu. Kalau faham dah. Kenapa? Kalau faham itu benda tak masuk. Ada setengah tu ilmu ada, tapi tak masuk molek. Kena perang dengan obat kabat. Tapi tak apalah, boleh tahan kira tu. Perang-peranglah dengan obat kabat. Ambil muda, bukan muda tu dah sikit, boleh dah, tapi tak masuk lagi. Tapi boleh dah makan slow-slow. Tapi jangan buat gong sangat. Takut jadi poyok je. Bawa hak tak masuk molek ni. Biar agak luruh ilmu kita. Luruh kata, oh bau kata. Luruh je bau kata. Tak payah. Tak payah kita duk gong-gong dah dengan ilmu. Demo pandai hadis lebih kurang. Imam Syafi'i tu tak betul dah. Imam Malik tu tak betul dah. Hanafi tu tak betul dah. Maliki tu tak betul dan sebagainya. Oh, jangan minta maaf, na'udzubillah. Itu bukan orang ahli hadis. Jangan sebutlah, malu je kalau kita nak letak lakop kita, gelarang kita hadis, ahli hadis. Malu. Jangan letaklah malu orang. Baik. Itu Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu seperti barang yang kamu lihat aku semayang. Maka hendaklah kita mengikut akan yang diajarkan, yang dikerjakan Nabi SAW atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini dahulu dan yang kemudian. Kita ambil lah daripada, kita nak tahu Nabi buat semayang macam mana, kita ambil daripada ulama dulu dan kini. Ulama dahulu dan ulama terkini, seperti yang disebut di dalam kitab mereka itu radhiyallahu anhum. Inilah yang dinamakan, yang dibilangkan daripada orang yang mendirikan semayang, memeliharakan dia. Kita berhenti situ dulu. Tanda molek. Wallahu a'lam. Itu sambung. Kemudian maka adalah bagi semayang itu baginya rupa. Kita berhenti situ. Kita sambung situ. InsyaAllah malam esok ada lagi Faridatul Faraid berkenaan dengan Usuluddin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.